Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Wasalan, Farid Misbah, Ita, Idris Johan, Nuriza Idrus. Tolong ambil peluang ni di awal kuliah kita untuk menyebar luaskan kalimah Allah ni. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang berjihad di jalannya. Sampaikanlah video ni pada teman-teman kita, sharing dengan mereka. Iwana Mukhtar, Ummu Aisyah, Yang Mulia Engku Abbas, Iwana Mukhtar, Nurilis, Rohana Saad. Tolong tuan-tuan, Zara, bagi mereka yang berpeluang, tolong share video ni kepada teman-teman kita. Malam ni saya cadang nak bawa tuan-tuan melalui kitab hadis yang penting ini, namanya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pada malam ni kita merujuk kepada hadis yang hadis bab yang ketiga, bab birrul ab. Bab pada menyatakan kewajipan buat baik kepada bapa. Bab yang lalu kita telah bincangkan mengapakah Nabi SAW menyebut ibu sebanyak 3 kali, yang keempat barulah bapa. Pada kali ini kita belajar tentang keutamaan bapa pula, iaitu hadis yang kelima. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Wahib bin Khalid an Ibn Shubrumah قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك. Dari Sulaiman bin Harb meriwayatkan, beliau berkata, Wahib bin Khalid berkata kepada kami daripada Ibn Syurumah, beliau berkata bahawa dia telah mendengar Abu Zur'ah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling patut aku buat baik? Jawapan baginda, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, ibumu. Setelah itu aku bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda menjawab, ibumu. Seterusnya aku bertanya lagi, kemudian siapa? Baginda SAW menjawab, bapamu. Baik tuan. Hadis yang ke-6 pula, haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayub qala haddatsana Abu Zur'ah Nabi Hurairah أتى رجل النبي يا الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني فقال بر أمك ثم آت فقال بر أمك ثم آت فقال بر أمك ثم آت الرابعة فقال بر أمك ثم آت الخامسة فقال بر أباك. Bishr bin Muhammad meriwayatkan kami, kata beliau, Abdullah mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata Yahya bin Ayub mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata Abu Zur'ah meriwayatkan kepada kami daripada Abu Hurairah, telah datang seorang lelaki kepada Nabi, lalu lelaki itu bertanya, apakah perintahmu kepadaku? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baiklah kepada ibumu. Lelaki itu mengulangi soalan tersebut lagi, lantas baginda menjawab, buat baiklah kepada ibumu. Lelaki tersebut mengulangi soalannya, lalu baginda menjawab, buat baiklah kepada ibumu. Selanjutnya lelaki tersebut mengulangi soalan itu buat kali keempat, baginda menjawab, buat baiklah kepada ibumu. Kemudian lelaki itu mengulangi soalan tersebut buat kali kelima, maka Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada bapamu. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan seorang ibu. Jadi mentaati perintah ibu ni berbanding dengan perintah bapa. Bagaimanakah cara kita nak pastikan mentaati perintah ibu bapa ni, bagaimanakah kedudukannya? Jelas para ulama, saya bacakan untuk tuan-tuan di syarah hadis ini bahawa penjelasan daripada hadis ini, qala Ali Al-Qari hadha huwa al-kamal. Amma bi'tibar asli jawaz fala yalzamhu talaku zawjatihi allati amara bi firaqiha wa in ta'adhaya bi baqaiha adhan shadida. Para ulama berkata tentang kewajipan mentaati arahan ibu dan bapa ini merupakan satu perintah daripada Allah SWT, satu perintah daripada Rasulullah SAW. Namun demikian ada perkara-perkara yang dikecualikan. Ini berkaitan dengan satu peristiwa yang pernah saya terangkan kepada tuan-tuan sebelum ni, iaitu kisah tentang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang mendapati salah seorang dari puteranya yang baru berkahwin, oleh sebab
isterinya yang dikahwini itu terlalu disayangi olehnya sehingga dia terlupa ataupun terlepas sembahyang Jumaat, sehingga si ayah iaitu Umar Khattab radhiyallahu anhu pulang mendapati anak lakinya masih di rumah. Berkata kepadanya, kau tak pergi sembahyang Jumaat nak? Anaknya jawab, masya-Allah, dah habis sembahyang Jumaat ke? Ya, dah habis. Maknanya dia berada di rumah dalam keadaan tidak pergi sembahyang Jumaat kerana isterinya. Tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam fiqih mazhab Syafi'i sebagai contoh, memberi keluasan, kelonggaran kepada orang yang baru berkahwin untuk bercuti daripada sembahyang berjemaah dalam satu tempoh, setengah mengatakan 10 hari, 14 hari dan sebagainya. Tapi untuk sembahyang Jumaat memang tiada satu pun yang membenarkan untuk ditinggalkan Jumaat itu. Terutamanya mazhab seperti Hanafi lagi tidak membenarkan sembahyang Jumaat kerana ia berlaku seminggu sekali sahaja. Dalam kes yang melibatkan anak Sayyidina Umar ini, dia tertinggal sembahyang Jumaat kerana isteri yang dikahwini itu menyebabkan terlupa, tuan-tuan, terlalai. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah memerintahkan anaknya itu untuk menceraikan isterinya itu. Maka Sayyidina Abu Bakar bila rujuk mengatakan eloklah dia menceraikan isterinya. Maka si anak pun menceraikan isterinya itu, tuan-tuan. Walau bagaimanapun lama kelamaan oleh kerana teringat isterinya tidak bersalah, maka akhirnya anak ini dalam keadaan, boleh kita kata, tuan-tuan, mungkin tak terurus. Macam orang Melayu kata, mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena, teringat akan isterinya tidak bersalah. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengatakan kepada Umar, biarlah rujuk semula isterinya itu, kerana isterinya tidak bersalah. Maka hadis ini menjadi satu bincangan dalam kitab fiqih, tuan-tuan. Apakah hukum seorang lelaki menyuruh puteranya, anak lakinya, menceraikan isterinya itu, maknanya menantunya? Apakah tertakluk hukum seperti Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an dalam kes menyuruh puteranya menceraikan menantunya itu? Jawapannya mengikut kebanyakan para ulama Islam, seperti huraian oleh Al-Imam Yazid bin Abi Salam, Sultan ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Qawaidul Kubra, bahawa perkara ini kalau dilihat tidaklah wajib seseorang lelaki itu menceraikan isterinya di atas perintah si bapa. Kerana ada banyak sebab. Antaranya, bapa tidaklah sama macam Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia sudut keimanannya. Sayyidina Umar itu segala keputusannya merupakan keputusan yang tepat. Dan Rasulullah SAW sendiri telah bersabda bahawa dia antara seorang yang diberi ilham, mulham, muhaddath, seorang yang diberi ilham kepadanya yang tepat. Dan banyak permintaannya itu menepati wahyu yang turun, bukan kerana Allah Ta'ala mengikuti perintahnya, kehendaknya, tapi kerana tepatnya fitrah Sayyidina Umar ini, sehingga apa yang dirasakan dalam hatinya itu memang menepati apa yang tertulis di sisi Allah SWT. Dalam kes sembahyang terhadap orang munafik, sembahyang jenazah kaum munafik, dalam kes menutup aurat, dalam kes Nabi disuruh untuk sembahyang dekat dengan makam Ibrahim ketika menjadi imam di Kaabah, macam-macam perkara yang Sayyidina Umar cadangkan, ia menepati wahyu yang turun kemudiannya. Baik, tuan-tuan hati dan dikasihkan. Jadi dalam kes ini, mentaati perintah ibu dan ayah tidaklah sampai ke peringkat kena menceraikan pasangan. Menceraikan isteri sebagai contohnya seperti disebut oleh para ulama, contohnya Imam Ibn Zim Salam, Imam Al-Ghazali. Kerana apa yang dimaksudkan di sini, mentaati perintah ibu dan ayah itu memanglah wajib, tapi hendaklah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan sebarangan perkara. Perkara-perkara haram tidak dibenarkan kita mentaati mereka, dan begitu juga dalam perkara berkaitan dengan perkahwinan. Hendaklah seorang lelaki itu memperbaiki, menasihatkan isterinya untuk memperbaiki akhlaknya supaya menepati kehendak ibu dan ayahnya. Seandainya ayah dan ibu yang minta perkara-perkara yang cerewet, yang melampau-lampau, maka si anak tetap kena mentaati perintah ayah, ibu, tetapi tidaklah sampai ke peringkat kena ceraikan isterinya itu. Waalaikumsalam, Zaki Kelantan. Kakak saya Umur Zubair. Sebelum terlupa, saya menyampaikan pesan penaja pada malam ni. Ya, Habatus Sauda, Birkah telah pun sampai ke Zahazan Travel. Tuan-tuan yang telah menggunakan sebelum ni, mudah-mudahan ada kesan yang baik. Ada yang menggunakannya sakit lutut pulih, ada yang menggunakannya untuk penyusuan anak, susu punya tambah, ada yang ada masalah tidak lawas kencing, buang air besar dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dalam maklumat yang sampai kepada kami. Jadi ada tuan-tuan ada kesempatan, dapatkanlah Birkah Batu Sauda ni daripada Zahazan Travel. Gini keadaan penggunaannya. Kita guna satu pagi, satu petang. Nak guna dua boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Telan terus boleh, kunyah boleh. Kak Pah Abimat. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Terima kasih Puan Khamitha HMS. Lihat ya. Jadi kita dalam bab menceritakan keutamaan ibu dan ayah. Walaupun wajib mentaati mereka, tapi tidaklah sampai ke peringkat kena menceraikan isteri dengan sebab permintaan mereka. Sahabat Sauda Birkah. Betul ni? Kita juga kami ada korma ajwa dari Madinah yang datang dalam packing seperti ini tuan-tuan. Tak rosak, mudah untuk dibuka. Boleh kita buka macam ni. Di atas ni ada tutup. Kan? Maka kalau kita simpan dia kedap udara tuan-tuan ni. Tutup seperti ni. Kemudian ni adalah ajwa dari Madinah. Dan ini pula merupakan mekjol. Saya makan mekjol banyak tuan-tuan, dia sikit je. Mekjol dari Palestin. Jadi tuan-tuan dapatkan mekjol. Ni korma mekjol majdul dari Jordan, Palestin. Kilat masya-Allah. Ni adalah korma mekjol dari Palestin, dari Jordan. Saya bukakan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalamnya. Masya-Allah, menyelerakan sekali. Nampak ni? Allahu Akbar, masya-Allah. Tabaraka wa ta'ala. Meleleh dua tuan-tuan tengok. Ini adalah korma yang difirmankan Allah dalam surah Maryam. Uzi ilaiki bijizin nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma itu, jatuh ke atasmu buah-buah untuk kamu nikmati selepas kamu bersalin puteramu Isa, yang menyebabkan kamu perlu pada tenaga, kamu perlu kepada kekuatan, kesihatan, rawatan, maka dapatkan kurma mekjol tuan-tuan dari Jordan, dari Palestin. Baik tuan, ini kurma ajwa. Bagi tuan yang kesempatan dapatkan dari Zazan Travel, kita tak lama lagi kita akan puasa, dan bulan Syaban ni pun digalakkan kita puasa. Besok pada hari Khamis boleh puasa sunat. Nur Syariza Ahmad Saidin nak order juga, ya silakan. Boleh dapatkan dari Zazan Travel. Ingat kurma mekjol, ingat Zazan Travel. Ingat ajwa, ingat Zazan Travel, insya-Allah. Ingat Birkah Habat Sauda, dapatkan daripada Zazan Travel. Jadi kita rujuk kepada hadis yang tadi tentang suruhan Nabi SAW untuk mentaati ibu dan ayah. Walaupun demikian, ia adalah ketaatan yang tidak mutlak. Ada perkara yang kita boleh ikut, ada perkara yang kita boleh elakkan, dan dalam masa sama kita jangan kecilkan hati ibu ayah. Kita cuba untuk rawat perasaan mereka yang terluka, mungkin dengan sebab-sebab yang tertentu dalam konteks hubungan suami isteri, yang mungkin pasangan kita, terutamanya isteri kita, mungkin berbuat satu perkara yang menyebabkan ayah ibu kita terasa hati. Maka kata para ulama macam Al-Imam Izzuddin bin Salam, Al-Imam Al-Ghazali, jumhur para ulama mengatakan tidak wajib mentaati perintah ayah ibu dalam bab menceraikan pasangan. Kerana kisah yang dirujuk dalam kisah Umar Khattab radhiyallahu anhu itu sudah tentulah mana-mana lelaki yang ada pada ini iman mereka tak sama macam iman Umar Khattab radhiyallahu anhu. Baik. قال الإمام الغزالي رحمه الله: أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات ولم تجب في الحرام المحض لأن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم. Kebanyakan para ulama mengatakan bahawa mentaati perintah ibu ayah itu wajib dalam perkara-perkara syubhat sekalipun, tapi dalam perkara-perkara yang haram tidak dibenarkan. Sekiranya ayah menyuruh ataupun ibu menyuruh perkara-perkara yang menyebabkan perbuatan yang haram, maka ia tidak dibenarkan. Tuan-tuan ni boleh kata sekalian. قيل إذا تعذر مراعاة حق الوالدين جميعا بأن يتأذى أحدهما بمراعاة الآخر يترجى حق الأب فيما يرجع إلى تعظيم الاحترام. Apabila ada konflik di antara ketaatan kepada, terima kasih Melati Suad. Dah dapat Ustaz Korma, Alhamdulillah. Berarti kalau dalam mentaati perintah ayah ibu ni, kalau berlaku clash, konflik di antara dua orang, ayah dengan ibu, maka hendaklah kita perhatikan. Seandainya perkara itu merujuk kepada ta'zim dan juga ihtiram, maka yang patut kita dahulukanlah kehendak ayah. Tapi dalam perkara berkaitan dengan khidmat, berkaitan dengan memberikan nikmat kepada mana-mana pihak, maka ibu yang perlu kita dahulukan. Jadi kita hendaklah lihat dahulu dalam konteks clash interest yang berlaku di antara ayah dan ibu itu. Andainya perkara itu melibatkan kepada ta'zim dan juga ihtiram, perkara-perkara melibatkan kemuliaan, penghormatan, maka tetap ayah yang kita kena dahulukan. Walaupun hadis ni tadi mengatakan ibu, tapi dalam konteks ini kata para fuqaha, apabila merujuk kepada hak-hak ayah, ada hak ayah yang kena dahulukan bandingkan ibu. Kemudian dalam bab nikmat, barulah kita beri kepada ibu. Contoh tuan-tuan ni boleh kasihan, kita punya wang tapi kita tak mampu nak bawa kedua ayah ibu pergi haji.
Maka siapakah yang patut kita dahulukan pergi haji? Jawapannya ayah. Kerana itu dalam bab ihtiram dan juga ta'zim. Ya, dan kita pun nasab kita bersandar kepada ayah. Tapi dalam bab sebagai contohnya kita nak sediakan kemudahan untuk ibu, maka kita nak sediakan sesuatu yang berupa nikmat, berupa kelebihan, berupa penghormatan, berupa apa yang dipanggil sebagai berkhidmat, maka ibulah yang patut mendapat lebih daripada ayah. Begini penjelasan para fuqaha dalam mazhab Syafi'i sebagai contohnya. Walau sa'ala minhu syai'an yabda fil i'ta' bil kama fi manba'il adab. Kalau perkara itu melibatkan permintaan, maka tentulah ibu. Tapi dalam bentuk penghormatan tadi diberikan kepada ayah, seperti yang telah saya jelaskan. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihan, taqaddama al-um al-ab fi an-nafaqati idza lam yakun 'inda al-walad ila kifayatu ahadihima li kathrati ta'biha alaihi wa shafaqatiha wa khidmatiha wa mu'anati al-mushaq fi hamlihi thumma wad'ihi thumma irda'ihi ثم تربيته وخدمته ومعالجته أوساخه وتأنيسه في مرضه وغير ذلك. Jadi dalam penjelasan para ulama mengapakah ibu didahulukan, jawapannya kerana ibulah yang melahirkannya, kesusahannya untuk melahirkan, mengandung, menyusukannya, dan kemudian mentarbiahnya, menjaganya waktu dia sakit, menukarkan pakaiannya yang kotor, maka ini adalah menenangkannya waktu dia menangis. Jadi semuanya merupakan tanggungjawab ibu. Maka dalam bab berkaitan dengan memenuhi keperluan, ibu didahulukan apabila ia bersifat pemberian, permintaan, apabila ia merupakan satu perkara yang bersifat nikmat, maka ibu didahulukan. Baik, tuan-tuan dan puan hati dan dikasihan. Kemudian kita lihat kepada hadis yang ketujuh, bab yang keempat. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki kitab Adabul Mufrad, boleh buka muka surat ke-8. Kita masih lagi di awal kitab. Saya galakkan tuan untuk memiliki kitab Imam Bukhari ini berkaitan dengan adab. Ini adalah kitab Imam Bukhari yang kedua penting selepas Sahih Bukhari. Dalam 1300 lebih hadis berkaitan dengan adab akhlak. Baik, hadis yang ketujuh. Haddatsana Hajjaj. Tengok dalam buku ni kami menterjemahkan word by word. Tak ada satu pun yang tinggalkan. Jadi nama perawi hadis pun kita bawakan juga. Haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hamad huwa ibnu Salama an Sulaiman at-Taimi an Sa'id al-Qaisi an Ibn Abbas qala ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban illa fataha lahu Allahu babaini يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلما قال وإن ظلما. Hajjaj meriwayatkan, beliau berkata, Hamad bin Abi Salamah meriwayatkan daripada Sulaiman at-Taimi, daripada Sa'id al-Qaisi, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidak seorang muslim pun yang mempunyai kedua ibu bapa yang juga muslim dan dia mengharapkan redha keduanya, melainkan Allah akan membuka dua pintu baginya, iaitu pintu syurga. Sekiranya hanya redha salah seorang, maka akan dibukakan kepadanya satu pintu. Namun sekiranya dia membuatkan salah seorang daripada mereka marah, maka Allah tidak akan meridai sehinggalah salah seorang daripada ibu bapanya itu redha terhadapnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, walaupun kedua-dua ibu bapanya menzaliminya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, walaupun ibu bapanya menzaliminya. Jadi dalam hadis yang dibawakan di sini tuan-tuan, kewajipan untuk kita bersabar di atas apa yang dialami terhadap ibu bapa. Kerana dalam konteks apabila ibu bapa sudah pun tua seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini tuan-tuan, maka ujian di situ sangat berat. Kerana permintaan ibu bapa pada waktu itu kadang-kadang umpama permintaan anak-anak kecil. Jadi di situ Allah menggunakan perkataan muhtasiban. Muhtasiban ni maknanya mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala. Kerana kalau bercerita dengan sesiapa, siapa pun takkan faham, kecuali kalau dia mengalami situasi itu tuan-tuan. Ini kita dengan media sosial yang bagai kita dapat lihat bagaimana cara orang menghormati ibu ayahnya. Ada yang sanggup kena mandikan ayahnya, kena mandikan ibunya. Tak kala si ayah, si ibu pada waktu seperti itu sudah kehilangan pasangannya, hiduplah di sebatang kara, tak ada siapa nak ambil berat. Maka itu sebab di sini dalam konteks hadis mengatakan muhtasiban. Pagi, petang, bila-bila masa diperlukan, maka dia akan hadir untuk membantu. Itu sebab tuan-tuan yang boleh kasihan, nasihat saya kepada tuan-tuan yang memiliki ayah ibu yang masih hidup, yang sudah berada pada usia tua. Kalau kita tak kesempatan untuk uruskan mereka,
maka ada di kalangan adik-beradik yang dapat uruskan, maka mudahkanlah untuk mereka. Bagilah mereka sokongan moral. Kalau dibagi sokongan fizikal lagi baik. Kalau dapat belikan mereka keperluan, contohnya ibu tu sudah kena pakai pampers, maka dah ada yang bawa ke hospital tu terpaksa berhenti kerja ataupun keluar banyak pada waktu bekerja untuk uruskan, dia juga kena belikan pampers, dia juga kena uruskan yang lain. Waktu malam ketika ibu tak masalah, dia juga yang pergi. Maka di sini berlaku ketidakadilan, tuan-tuan. Sedangkan bila sampai bab pesaka, semua menuntut hak masing-masing. Maka inilah perkara yang perlu dibetulkan, diperbaiki. Kerana ini common sense, tuan-tuan. Seandainya seseorang daripada kita faham tentang adab, tentang akhlak, ini adalah adab yang pertama yang perlu kita mulakan dalam kehidupan. Tak guna kalau kita cerita adab hebat-hebat, bombastik, cerita yang benda yang besar-besar ke sana kemari, selamatkan haiwan tengah jalan daripada langgar kereta. Itu semua komplimen, tuan-tuan. Itu bukan perkara wajib, itu perkara yang boleh lakukan sunat. Kalau bahayakan orang pula jadi haram. Jangan kita sangkakan kena selamatkan kucing tengah jalan, maka kita pun berhenti kereta tepi jalan, kereta pun jadi jam, accident kerana nak selamatkan seekor kucing. Ini nama orang jahil, tuan-tuan, ni boleh kat sekalian. Kita suka pada benda-benda yang pelik-pelik yang tak diajar oleh Islam. Nanti jumpa seekor anjing kurap, pergi ambil bela letak dalam sangkar, panggil orang tengok ramai-ramai kat Facebook dan sebagainya. Bela banyak-banyak pula. Memanglah, tuan-tuan, kita kesian pada binatang itu, tapi taklah sampai ke tahap macam tu kita kena buat. Sedangkan ibu ayah yang ada tu tak pula dijaga, kerana benda tu tak glamour. Yang mana yang kita buat glamour, nampak famous, itu yang dibuat oleh sebahagian daripada orang-orang Islam pada hari ini. Dah terbalik, tuan-tuan. Khalif tu'raf, buatlah benda yang pelik sikit, nanti orang kenal pada kamu. Jadi Allah menjanjikan melalui lisan Nabi-Nya SAW di sini, seorang Muslim yang punya ayah ibu bersabar di atas kelemahan dan kekurangan kerenah mereka, maka Allah akan bukakan untuknya pintu dari pintu-pintu syurga. 2 buah pintu syurga, bukan 1, 2. Dan sebutlah hadis lain, keluasan pintu ni seperti dari timur ke barat, luas ni. Subhanallah, bayangkan kalau 2 pintu. Wa in kana wahidan fawahid. Kalau dapat buat baik kepada seorang daripada ibu bapa ni pun dah mencukupi, dibuka untuknya 1 pintu daripada pintu-pintu syurga. Wa in aghdaba wa ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Kalau dia menyebabkan kemarahan salah seorang daripada mereka ni, maka Allah tidak akan rida padanya, sehinggalah ayah ataupun ibu yang marah kepada itu rida padanya. Qila wa in zalama, qala wa in zalama. Jadi dalam hadis ini mengatakan walaupun keduanya menzalimi anak itu, wahai Rasulullah. Jawapan Rasulullah, ya, apabila walaupun keduanya itu menzaliminya. Jadi apabila berlaku pergeseran antara kita dengan ibu ayah, kok mana pun kita kena tahu bahawa ayah ibu yang betul. Jadi kita kena bersabar di atas apa-apa yang terbit daripada mereka, yang berlaku di pihak mereka, yang keluar daripada diri mereka, kerana kita ini merupakan anak. Sabarlah atas kelemahan, kekurangan itu. Ada orang mengadu, mengatakan bahawa ayah ibu dalam bab tanah melebihkan adik-beradik yang lain, dia diketepikan. Bersabarlah, tuan-tuan, mintalah kepada Allah hak, tuan-tuan. Seandainya berlaku perkara sedemikian kepada seseorang kita, maka yakinlah apa yang Allah miliki itu lebih utama, lebih besar. Carilah keredaan mereka, walaupun kita tak puas hati, walaupun hati kita terluka, walaupun dalam konteks ini kita merasa teraniaya dalam apa yang dilakukan oleh ayah ibu itu. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, inilah yang dimaksudkan dalam konteks menjaga ibu bapa kita. Buat taatilah mereka dan banyaklah berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka, dan mintalah kepada Allah supaya kita ni dapat bersabar di atas kerenah mereka. Itu sahabat di antara doa Nabi kita SAW, antara doa yang paling banyak Nabi bacakan. Saya pernah ijazahkan kepada tuan-tuan doa ni. Saya Syafiq Murad pernah masukkan doa ni. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu terbitnya, datangnya, hadirnya dalam hidup ini kebaikan-kebaikan dari sumber-sumber yang aku tidak pernah sangkakan. Dan aku mohon perlindungan kepadamu, wahai Tuhan, keselamatan daripada datangnya perkara-perkara buruk yang tak pernah aku sangkakan. Ya, jadi minta kepada Allah supaya dalam hidup ni mintalah segalanya daripada Allah, mintalah kebaikan daripada Allah. Kita bersabar di atas kerenah ibu ayah kita, dan kita mintalah kod lain nikmat yang akan sampai kepada kita. Walaupun kita merasa diri kita teraniaya, tapi kita tetap kena tunaikan hak
penuhi kewajipan kita kepada ibu ayah. Dan saya jelaskan tadi bagaimana kewajipan kepada mereka ni bukanlah mutlak. Ada perkara-perkara yang kita kena taat, ada perkara-perkara yang boleh kita selesaikan dengan baik. Walaupun nampak macam derhaka, tetapi dibenarkan oleh Islam. Dan masa sama kita kena capai, kena cari, kena usahakan dapat keridhaan mereka. Baik, muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian. Dalam hadis yang ke-8 daripada kitab Adabul Mufrad ni, kita masih lagi di awal kitab. Tanya saya tengah menentuan ni kitab Adabul Mufrad. Tuan-tuan yang dapatkan daripada Zahzan Travel juga buku ni. Buku ni sangat penting untuk kita faham tentang bagaimana kita berakhlak cara Nabi SAW. Baik ya. Bab linil kalam liwalidayhi. Bab pada kewajipan bercakap sopan dengan ibu bapa. Ini pun kita belajar dalam surah Al-Isra yang lalu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Terima kasih Ustaz Zawi Ghazali. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Ya. Baik. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر فقال ما هي؟ قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن 9 الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحسنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة بما اجتنبت الكبائر. Musaddad meriwayatkan bahawa beliau berkata, Ismail bin Ibrahim meriwayatkan daripada kami, kata beliau, Ziyad bin Mikhraq meriwayatkan kepada kami. Beliau berkata, Taisalah bin Mayas memberitahuku, kata beliau, ketika aku bersama dengan kelompok An-Najadat, aku telah melakukan satu dosa yang menurutku merupakan dosa besar. Baik. Lalu aku pun menceritakan perkara itu kepada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Lalu beliau bertanya, apakah buatan yang telah engkau lakukan? Kemudian aku menjawab sekian dan sekian. Ibn Umar berkata, perkara tersebut bukanlah dosa besar. Adapun dosa-dosa besar itu ada 9. Yang pertama, mensyirikkan Allah. Yang kedua, membunuh manusia. Yang ketiga, melarikan diri daripada peperangan. Yang keempat, menuduh wanita yang baik yang telah berkahwin melakukan zina. Yang kelima, makan riba. Yang keenam, makan harta anak yatim. Yang ketujuh, melakukan maksiat dalam masjid serta menghina dan menyebabkan kedua ibu bapamu menangis kerana perbuatanmu. Ke-8 ke-9. Jadi Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata kepadaku, mahukah kamu menjauhkan diri daripada neraka dan merasa cinta untuk masuk syurga? Aku menjawab, demi Allah semestinya. Lalu Ibn Umar berkata kepadaku, adakah ibu bapa masih hidup? Aku menjawab, ibuku masih hidup. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, seandainya kamu bercakap dengan lemah lembut padanya, memberinya makan, nescaya kamu akan masuk dalam syurga selagi kamu menjauhi dosa-dosa besar. Dalam hadis ini menceritakan tentang perilaku seorang sahabat yang bimbang melakukan dosa, dan dosa itu menjadi dosa besar. Apa makna dosa besar, tuan-tuan? Dosa besar ni dosa yang merupakan perkara yang ditegah oleh Islam, dan di akhirat nanti akan dikenakan hukuman neraka seandainya tidak bertaubat. Manakala dosa kecil adalah perkara-perkara yang dilakukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara takrifan yang dikemukakan oleh para ulama. Contohnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi al-kabira ma yashukku iktirafuhu al-taba' al-salim wa ma ya'sur alaihi. Mana dosa besar ni satu benda yang bila dilakukan hati menjadi tidak tenang, dan dia tak sepatutnya dilakukan oleh orang yang punya tabiat yang salim. Tabiat yang salim maknanya tabiat yang baik, tabiat yang murni. Orang yang hidupnya menepati Islam merasa tak boleh terima benda itu berlaku. Kenapa berlaku? Ia patut dielakkan. Maka itu maksud dosa besar. Wasaghira ma yashul ala tab'i as-salim tarkuhu bi adna ihtimam. Manakala dosa kecil ini pula maksudnya satu benda yang boleh dielakkan daripada berlaku. Biasanya boleh dielakkan, dapat dielakkan. Ini antara takrifan dikemukakan. Aw tatahawanu fihi taba'i as-salima wa la tata'azamuhu in iktarafa ahadun ghairuhu. Dan orang yang baik, orang yang saleh, apabila melihat dilakukan oleh orang lain, maka dia sentiasa merasakan dalam dirinya, moga-moga dia diampun oleh Allah. Itu bukan perkara besar, it's not big deal lah. Itulah dia pandangan sebahagian daripada para ulama dalam mentarifkan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar ni dosa yang akan menyebabkan seorang itu dihukum dengan neraka jahanam di akhirat.
Dosa kecil satu benda yang dilakukan dan dengan istighfar akan dapat keampunan daripada Allah. Pun demikian, janganlah kita berkekalan melakukan, kerana para ulama berkata, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Satu itu tidak akan kekal sebagai dosa besar bila seorang itu bertaubat kepada Allah, taubat dengan taubat nasuha, dan satu itu tidak dianggap dosa kecil bila dilakukan berterusan tanpa ada rasa malu. Jadi ibaratnya orang beriman ini melihat dosa besar, melihat dosa kecil sekalipun macam gunung besar yang menanti waktu nak dihempaskan di atas kepalanya. Bimbangnya dosa besar itu berlaku padanya. Manakala orang yang munafik melihat dosa kecil, dosa besar, dosa kecil itu macam lalat hinggap kat hidungnya. Buat seperti ini terbang lalat tu. Tapi orang beriman melihat dosa kecil pun umpama gunung besar yang akan menghempap kepalanya. Maka inilah beza di antara mukmin dengan munafik. Jadi kembali kepada peristiwa ini, seorang sahabat mengadu rasa bimbang dalam hatinya andai dia tersilap melakukan dosa besar. Maka dalam konteks ini, sahabat Nabi yang mulia ini, iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bertanya kepadanya, lalu menjawab. Dia mengatakan itu bukan dosa besar. Dosa besar ni sebenarnya ada 9. Yang pertama, syirik pada Allah. Yang kedua, membunuh orang lain. Yang ketiga, lari daripada medan pertempuran, kecuali lari itu dengan tujuan untuk menyusun strategi yang baru. Yang keempat adalah menuduh seorang perempuan yang telah berkahwin melakukan zina. Yang kelima, kenapa disebut perempuan, tuan-tuan? Para ulama jelaskan biasanya orang perempuan ni sukar baginya untuk mempertahankan diri waktu dituduh. Lelaki biasanya boleh. Dosanya sama saja. Menuduh lelaki ke perempuan ke, memang perbuatan itu haram, dosa besar sebenarnya. Tapi menuduh orang perempuan ni lebih berat implikasinya kerana tak mudah bagi orang perempuan nak mempertahankan diri dibandingkan dengan orang lelaki. Lagi makan riba. Tuan-tuan juga sekalian, sekarang orang sibuk beli emas. Ingat ya, emas yang kita beli itu, kalau kita nak trade in, jual dulu yang lama. Dapat nilainya baru beli yang baru. Jangan trade in, emas tidak boleh trade in. Hukum trade in emas ni hukumnya haram, tuan-tuan, kerana ia barang ribawi. Dan bila beli emas tak boleh bayar dulu, pakai kemudian. Macam mana? Pakai dulu bayar kemudian. Pakai dulu bayar kemudian. Tak ada. Dalam emas nak beli ikut kemampuan. Tak payah nanti bayar ansuran, tak boleh. Benda-benda ni benda riba. Tak boleh kita beramal dengan kaedah yang diamalkan oleh orang lain, kerana Islam punya prinsip yang tertentu dalam muamalat. Kemudian makan harta anak yatim. Ini juga merupakan perbuatan haram. Wa ilhadul masjid, melakukan dosa-dosa dalam masjid. Contohnya bercakap perkara-perkara lucah, buka Facebook, buka media sosial untuk melihat benda-benda yang haram. Ini dosa besar, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada sebahagian orang dah tak dengar khutbah Jumaat, buka pula tengok video yang bukan-bukan, tengok movie yang bukan-bukan ketika orang sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Maka perkara semikian merupakan dosa besar. Kemudian apa lagi dia kata? Yastaskhir. Yastaskhir yang dimaksudkan kat sini iaitu menghina. Menghina makna menghina Islam, mengatakan perkara yang buruk tentang ulama, mengatakan perkara yang buruk tentang sembahyang, menceritakan perkara-perkara yang buruk tentang Islam, rukun Islam dan sebagainya, dan menyebabkan kedua ibu bapa menangis kerana buatan derhaka. Ini merupakan dosa besar. Ini adalah perkara yang ke-9, buka'ul walidain minal uquq. Maka menyebabkan ibu bapa menangis atas perbuatan seseorang itu adalah satu penderhakaan kepadanya. Muslim sihat hati dan dikasihan. Kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada lelaki ni, "Mahu tak aku beritahu engkau cara untuk dapat keampunan Allah yang lebih segera? Adakah kau mempunyai ibu ayah?" Jawapannya, "Ibu saya saja yang masih hidup, wahai Ibnu Umar." Maka jawapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ya Allah, bercakap lemah lembut dengan mereka, memberi mereka makan. Apa-apa yang kita makan, belikan untuk mereka. Kita suka makan makanan tertentu, belikan untuk ibu ayah. Walaupun ibu ayah apalah, getih ke makan ibu ayah western punya makanan ni, tapi oleh kerana kita suka, bagilah kepada ibu ayah, belilah untuk mereka, tuan." Ya, anak yang saleh ni kalau beli buat mikai, beli 2. Tunjuk pula pada ibunya, mak nak mana satu ni, yang besar yang kecil. Yang besar ni temeka merah, yang kecil ni temeka kuning. Jadi yang kuning lagi mahal daripada merah, mak. Tuan-tuan ni boleh maksudkan. Beli mangga, beli yang terbaik, bagi terbaik untuk mak. Yang kurang baik untuk kita. Kita tahu kan ada hadis Nabi SAW ceritakan tentang 3 orang yang tersekat dalam gua. Tak kala mereka berjalan 3 orang, akhirnya duduk dalam gua kerana hujan, lalu batu besar tutup pintu gua tersebut. Mereka pun tak boleh nak keluar. Maka ketiga-tiganya bertawasul dengan amal saleh yang pernah mereka lakukan, iaitu yang pertama berkata, "Wahai Tuhan, aku punya ibu ayah yang sangat kusayangi. Aku tidak akan memberi keluargaku, isteriku, anak-anakku makan sebelum mereka menjamah makanan itu. Iaitu setiap hari aku bawa susu, bawa makanan untuk mereka.
Pada hari itu aku pulang agak lambat, mereka dah tertidur. Isteriku, anak-anak aku kelaparan, tapi aku tak pedulikan mereka. Aku berkata tetap ayah ibu punya hak yang utama. Maka mereka pun tidur dalam kelaparan. Aku tak dapat beri ayah ibu kerana mereka dah tertidur. Aku tunggu sampai keesokan hari. Bila mereka bangkit, baru aku beri pada mereka. Dah sisanya macam biasa, barulah aku bagi pada isi anak-anak. Kalaulah ini merupakan ketaatan padamu, wahai Tuhan, maka bebaskan kami dari musibah ini. Batu itu orang bergolek sikit lagi, tuan. Tapi masih lagi tak mungkin mereka keluar kerana ruangnya masih kecil. Yang kedua pula berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku punya seorang sepupu perempuan yang sangat cantik jelita. Aku tergila-gila kepadanya. Sehinggalah pada satu hari aku mengajaknya berzina, dia tidak mahu. Lalu dia pun berada dalam situasi kewangan yang ketat. Dia datang bertemu denganku dan berkata, hai saudaraku, sepupuku, aku mengalami masalah keuangan. Tolonglah kau bantu aku. Aku kata boleh, dengan syarat kau sanggup untuk bersama denganku melakukan zina yang haram itu. Oleh kerana tersepit, sukar, dia pun terpaksa. Dia mengatakan, ya baiklah. Tiba-tiba pada hari yang dijanjikan, aku bawa wang 100 dinar nak bagi kepada dia itu. Aku hampir-hampir melakukan buatan yang haram itu dengannya. Tiba-tiba dia berkata buat kali terakhir, takutilah kamu pada Allah. Aku berada dalam situasi tersepit. Janganlah kau buat perkara yang haram ini. Lebih kurang begitulah nasihatnya. Aku menjadi malu yang amat sangat. Aku melompat pergi. Aku tak buat apa-apa padanya. Aku bagi dia wang 1 dinar itu dengan berkata, ambillah. Ini tiada lagi keperluanku padanya. Maka maafkan aku. Aku tidak buat apa-apa pada dia. Allah, aku halalkan 1 dinar itu untuknya. Besar tu 1 dinar macam 100,000, tuan. Maka perempuan ini pun mengambil wang tersebut. Dan aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Kalau aku lakukan perkara itu kerana kau semata-mata selamatkan kami ini musibah ni. Batu terbergolek sikit lagi. Tahu kan kisah ni, tuan? Hadis sahih menceritakan. Yang ketiga pula merupakan seorang majikan dulunya. Dan dia memberi pada pekerja-pekerjanya wang imbuhan selepas waktu bekerja, kecuali seorang pada hari itu tak datang mengambil bahagiannya. Dia ambil bahagian pekerjanya yang tak datang ambil gajinya itu, upahnya dia pun invest. Jadi satu pelaburan, jadi satu perniagaan. Berkembang, mekar, harum, berkembang biak, jadi besar, maju, makmur. Dengan lembahnya, pokok-pokoknya, binatang ternaknya. Tiba-tiba datang pekerja itu satu hari, minta haknya balik semula. Aku tanpa sedikit berfikir, aku kata padanya, ambillah itu satu lembah, penuhi dengan binatang, ternakan, tanaman. Kau punya semua, aku punya. Ya. Dia ambil semua tu, satu pun tak tinggal kepada saya, wahai Tuhan. Kalaulah apa yang saya buat ni kerana kau, maka bebaskan kami dari musibah ini. Ni doa kita bila kita terdesak, tuan. Bangun malam, doalah kepada Allah, kebaikan-kebaikan yang kita buat. Dan kebaikan kepada ibu, kepada ayah, nombor 1, tuan-tuan. Dalam konteks penceritaan Nabi, untuk membolehkan batu untuk bergolek, membolehkan mereka untuk keluar daripada ujian musibah, tersepit dalam gua itu, terkandas dalam gua itu. Tengok Allah menceritakan melalui lisan Nabi-Nya, oranglah orang yang terbaik itu yang paling banyak buat baik pada ibu bapa ni. Ya, jadi kita buatlah baik ibu bapa, tuan-tuan. Kalau ibu bapa kita sudah tiada, seperti yang saya pesan beberapa kali sebelum ni, pada hadiah di Nabi SAW, jaga silaturahim orang yang punya hubungan dengan ayah ibu kita, itu adik-adik kita lah, pakcik-pakcik kita lah, saudara mara kita lah. Kemudian doa untuk mereka, istighfar untuk mereka, tunaikan janji-janji mereka, tunaikan haji mereka. Ini antara perkara-perkara yang disebut sebagai meneruskan perbuatan baik dan amal saleh kepada ibu ayah selepas kewafatan mereka. Baik, tuan-tuan, nampaknya setakat ni saja dulu untuk renungan kita pada malam ni. Tadi doa saya ajar kepada tuan-tuan, Allahumma inna as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan datang secara tiba-tiba. Banyaknya hadir kebaikan ni, setiap hari ada kebaikan. Setiap kali buka celik mata ada je kebaikan baru yang tiba dalam hidup kita. Minta kepada Allah. Dan ini antara doa yang paling banyak Nabi kita SAW amalkan, seperti disebut oleh Al-Imam Allah bin Sa'id Al-Lahji dalam buku dia bertajuk Muntahasul. Jadi antara doa yang paling banyak Nabi kita amalkan sallallahu alaihi wasallam. Itu juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Begitu juga Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma sarifal qulub sarif qalbi ala taatik. Jadi setakat ini saya dulu untuk renungan kita pada malam ni. Tuan-tuan minat untuk dapatkan kitab Adabul Mufrad, kita akan jadikan rujukan sekali di samping kuliah tafsir kita yang kita akan teruskan lagi selepas ni sajadah. Ni kitab Adabul Mufrad, tuan-tuan yang dapatkan daripada Zazan Travel. Ni baru saja keluar, belum lagi dilancarkan. Ini kitab yang Bukhari. InsyaAllah kita akan jadi rujukan teras kita dalam kuliah-kuliah bersama saya di Facebook ni.
Terima kasih Mawar Putih. Terima kasih Fahmi Misbah, Suryati Hashim, Latifah Khalil, anak akak Nini ikan salam. Terima kasih Kak Hajar Latifah, Barakallahu fiik. Salam pula pada anak, pada suami, Salih Syed Osman, Hajar Hamidah. Barakallahu fiikum semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam majlis ilmu seperti ini. Jangan lupa tuan, besok merupakan hari Khamis, marilah kita puasa Syaban. Dan jangan lupa doalah kepada Allah Taala supaya Allah beri kekekalan iman dalam hidup kita, kesuburannya, anak-anak kita, keturunan kita. Setakat saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أكثر مالنا ولدنا وسعنا في دارنا وباركنا فيما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رحمن. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ظالما إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا هديتها وقضيتها يسرتها يا رب العالمين. Wahai Tuhan kami, jangan seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ni yang jahil melainkan Kau beri ilmu padanya, yang sakit melainkan Kau sembuhkan baginya, yang menzalimi orang lain melainkan Kau beri hidayah kepadanya supaya berhenti dari kezalimannya. Jangan seorang pun yang dizalimi melainkan Kau selamat daripada kezaliman orang terhadapnya, ya Allah. Dan ada seorang pun yang belum kahwin melainkan Kau berikan kepadanya sama ada isteri yang salihah ataupun suami yang salih yang akan bahagia dunia akhiratnya, ya Allah. Dan ada seorang pun yang belum dikurniakan anak melainkan Kau beri kepadanya anak-anak yang salih, yang salihah yang akan menurunkan legasi kebaikan menjadi yang mendoakan untuknya selepas kewafatannya nanti, ya Allah. Sungguhnya dan Kau beri kepada setiap kami apa yang kami hajatkan, tak akan mengurangkan sedikit pun daripada khazanah perbendaharaan-Mu yang menguasai segala-galanya, wahai Tuhan. Sungguhnya bagimu segala sifat yang mulia, bagimu nama-nama yang terpuji, tak mampu kami memuji-Mu sebagaimana sayangnya, wahai Tuhan. Ya Allah, rezeki yang kami pada bulan Syaban ini untuk banyakkan amal salih sebagai persiapan untuk alat Ramadan, membaca Al-Quran, tahajud kami, puasa sunat kami, berzikir kami, melakukan kebaikan-kebaikan, bersedekah dan lain-lain, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Tuan-tuan jangan lupa, anda tuan-tuan perlukan kepada buku-buku latihan, buku teks, buku rujukan, buku latihan topikal. Telaga Biru menerbitkan buku-buku untuk anak tuan-tuan peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah daripada 1 sampai 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Sila ziarahi www.telagabiru.com.my. Ada bagai buku yang ditulis oleh guru-guru cemerlang, guru-guru kanan, guru-guru pembuat soalan peperiksaan bersama kami. Alhamdulillah, bukan saja matematik, sains, geografi, sejarah, bahasa Arab, pendidikan Islam, semuanya ada. Alhamdulillah. Syukur tuan-tuan, anda tuan-tuan mulakan sekolah anak-anak. Jangan lupa untuk dapatkan buku-buku ni sebagai bahan bantu mengajar, bahan rujukan, bimbang anak-anak kita masa kosongannya tak isi dengan betul. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Dan bagi tuan-tuan yang melakukan akikah, boleh melakukannya bersama dengan Zazan Travel. Kami sedia untuk buatkan bagi tuan-tuan, anak tuan-tuan, cucu dan sebagainya, sama ada di Jordan, untuk pelarian Syria yang ada di sana, di Syria sendiri, di Mekah, di Sudan, di Yaman. Ada tuan guru kami Syekh Haidar, boleh uruskan di sana. Mudah-mudahan apa yang tuan lakukan semua diterima oleh Allah Taala dalam bulan-bulan kebaikan, pintu-pintu kebaikan hampir-hampir terbuka untuk setiap kita. Sekian tuan-tuan, kenang saya dan doa tuan-tuan. Atrukukum tahta riayatillah wa hifzih. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan Allah, pemerhatiannya, kasih sayangnya. Jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.